Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi di dalam kursus SCY 3043 dan pada kali ini saya akan kongsikan satu lagi topik menarik yang berkaitan dengan warisan dan kesusasteraan. Dalam mempelajari kesusasteraan sebagai salah sebuah warisan terpenting sesebuah masyarakat yang merujuk kepada masyarakat Melayu, kita juga perlu tahu bahawa di dalam penelitian kesusasteraan itu terdapat pelbagai aspek yang perlu diberikan penekanan. Dan antara aspek yang perlu diberikan penekanan itu adalah berkaitan dengan teori dan kritikan. Jadi dalam perkongsian pada kali ini saya akan bawakan kepada anda, akan kongsikan kepada anda beberapa aspek berkaitan dengan teori dan kritikan sastra dan kenapa teori dan kritikan sastra ini penting untuk kita memahami dengan lebih baik tentang teks-teks yang terdapat di dalam kesusasteraan dan juga tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kesusasteraan supaya kita boleh menjadikan sastra itu sebagai salah satu warisan bukan hanya di mulut semata-mata tetapi warisan yang berkaitan dengan percambahan ilmu dan juga perkembangan pemikiran. Jadi, teruskan bersama dengan saya dalam perkongsian pada kali ini, teori dan kritikan sastra dalam sastra warisan. Baiklah, dalam perkongsian kali ini saya akan terus kepada topik yang akan kita bincangkan iaitu berkaitan dengan teori dan kritikan sastra di mana seperti yang saya telah maklumkan kepada anda semua, dalam memahami bidang kesusasteraan sebagai salah satu warisan tidak ketara yang penting di dalam sesebuah negara, terutamanya negara kita, kita juga perlu memahami berkenaan dengan teori dan kritikan yang terdapat di dalam bidang kesusasteraan itu kerana dengan adanya teori dan kritikan inilah kita dapat meneliti, menilai dan mengkritik sesebuah karya sastra supaya kita boleh melihat isi kandungan dari segi penyampaian, pemikiran serta aspek-aspek lain yang terdapat di dalam sesebuah karya sastra. Jadi untuk memahami berkenaan dengan teori dan kritikan sastra ini, saya akan berkongsi kepada anda beberapa aspek berkaitan dengan teori dan kritikan, terutamanya daripada konsep, kemudian kepada pendefinisian dan juga beberapa contoh karya-karya teori dan kritikan sastra yang boleh kita perhatikan dan juga gunakan di dalam memahami karya-karya sastra. Jadi terlebih dahulu, adalah lebih baik sekiranya kita memahami apakah yang dinamakan sebagai teori dan juga kritikan sastra ini. Jadi, menurut Suhaimi Abdul Aziz pada tahun 2014, beliau telah memberikan satu definisi berkenaan dengan teori dan kritikan sastra, di mana beliau memberikan definisi berkenaan dengan teori terlebih dahulu dengan menyatakan bahawa teori merupakan satu penjelasan secara saintifik tentang sesuatu fenomena. Teori sastra ialah teori yang bukan sahaja cuba untuk menjelaskan erti kesusasteraan tetapi juga menjelaskan kesusasteraan itu boleh dimaknakan sebagai apa. Jadi pengertian yang dikemukakan oleh Suhaimi Abdul Aziz ini adalah berkaitan dengan konsep ataupun definisi teori itu sendiri yang mana teori juga adalah sebagai salah satu kaedah secara saintifik untuk kita memahami sesuatu fenomena ataupun sesuatu penghasilan sesebuah karya. Dan melalui teori sastra ini, ia akan dapat membantu kita untuk memberikan penjelasan mengenai isi kandungan kesusasteraan itu sendiri dan juga membolehkan kita memberikan makna kepada sesebuah karya sastra. Jadi itu adalah pandangan daripada Suhaimi Abdul Aziz. Manakala yang kedua saya ambil daripada Webster, Kamus Webster yang pada tahun 1995 yang menyatakan bahawa teori ini sebagai literary or rather theories do offer various ways of defining literature or at least thinking about what the issue might be in attempting
any kind of definition. Jadi menurut pandangan daripada Webster ini, teori itu diberikan definisi sebagai kaedah-kaedah ataupun cara-cara untuk memberikan makna kepada sastra atau memberikan cara ataupun kaedah untuk kita berfikir mengenai isu-isu yang terdapat di dalam karya-karya kesusastraan itu sendiri. Kemudian saya ambil juga daripada Jonathan Kuller pada tahun 2000 yang menyatakan bahawa a theory must be more than a hypothesis. It can't be obvious. It involves complex relation of a systematic kind among a number of factors, and it is not easily confirmed or disproved. If we bear these factors in mind, it becomes easier to understand what goes by the name theory. Jadi, Kuller menyatakan bahawa teori ini adalah sebuah kaedah ataupun cara untuk memberikan pendefinisian kepada sesebuah teori yang mana ia melebihi hipotesis dan ia akan melibatkan satu proses yang bersifat kompleks dan bersifat sistematik yang akan melibatkan beberapa faktor dan ia bukanlah sesuatu yang mudah untuk dibuktikan dan juga bukan sesuatu yang mudah untuk kita deny apakah yang dimaksudkan dengan sesebuah teori. Jadi, untuk memahami sesebuah teori ataupun menghasilkan sesebuah teori, it become easier to understand what goes by the name of theory dengan melihat kepada elemen-elemen ataupun perkara-perkara yang terdapat di dalam pendefinisian teori tersebut. Kemudian kita tengok berdasarkan daripada pandangan-pandangan itu tadi, kita boleh lihat bahawa teori-teori sastra boleh kita lihat dari pelbagai ciri-cirinya, iaitu yang pertama sekali, ciri-ciri teori sastra ini adalah dengan mengemukakan prinsip-prinsip yang mendasari pemahaman terhadap makna kesusastraan. Maksudnya di sini apabila kita ingin melihat sesebuah karya sastra ataupun memberikan makna kepada sesebuah karya sastra, daripada situ kita perlu melihat kepada prinsip-prinsip yang mendasari pemahaman yang kita gunakan. Maksudnya apakah bentuk teori yang kita nak gunakan, apakah prinsip-prinsip yang terdapat di dalam teori itu yang membolehkan kita meneliti sesebuah karya untuk melihat makna-makna sama ada secara tersirat ataupun makna-makna secara tersurat yang terdapat di dalam sesebuah karya sastra. Kemudian, ciri-ciri teori yang kedua ialah bersifat interdisiplin dan jelas dilihat melalui kemunculan teori-teori yang bersifat kritis, yang mana teori-teori ini adalah teori yang yang dihasilkan daripada disiplin ilmu sains sosial. Jadi, dalam memberikan pendefinisian ataupun memberikan kefahaman kepada teori-teori sastra ini adalah teori yang sangat-sangat luas kepengaruhannya ataupun sangat luas kaedah penggunaannya, di mana teori-teori sastra ini sangat-sangat berkait rapat dengan teori-teori ataupun bidang-bidang ilmu yang lain, terutamanya sains sosial. Sebagai contoh, apabila kita menyentuh mengenai teori sosiologi di dalam sastra, secara tidak langsung kita telah berkait rapat dengan bidang sains sosial itu sendiri, yang inilah yang kita namakan sebagai bersifat interdisiplin. Okay? Kemudian ciri yang ketiga pula adalah teori sastra ini adalah alat bersifat analytical bagi menjelaskan hakikat sastra. Analytical yang dimaksudkan di sini adalah apabila menggunakan ataupun mengaplikasikan ataupun menghasilkan sesebuah teori sastra, ia memerlukan proses analisis yang mendalam. Dia bukannya hanyalah disebut, tetapi ia memerlukan proses analisis, di mana apabila berlakunya proses analisis, sesebuah teori sastra perlu diuji dengan teks-teks sastra yang ada di dalam dunia kesusastraan, kemudian dibuktikan kesahihan elemen-elemen yang terdapat di dalam teks itu bagi membolehkan sesebuah teori dihasilkan. Jadi teori ini dijadikan sebagai alat yang bersifat analytical untuk membuktikan sesebuah teori itu betul-betul boleh diaplikasikan di dalam bidang kesusastraan.
Kemudian, apa yang boleh kita lakukan di sini adalah kita perlu membezakan di antara teori dan kritikan sastra. Di mana tadi saya telah menyentuh mengenai teori sastra, apakah yang dinamakan sebagai teori sastra dan adakah teori sastra mempunyai perkaitan dengan kritikan sastra. Jadi secara umum, teori sastra tadi adalah untuk menjelaskan maksud atau makna sastra ataupun kesusastraan dari aspek tekstual. Manakala kritikan sastra pula adalah untuk menilai teks sastra, yang mana penilaian yang diberikan oleh kritikan sastra terhadap sesuatu teks itu berkaitan dengan makna sastra yang diperoleh. Jadi bagi menguasai kritikan sastra ini, maka seseorang pengkritik itu perlu terlebih dahulu memahami teori sastra. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa terdapat hubungan yang akrab di antara teori dan kritikan sastra, di mana untuk menghasilkan sesebuah kritikan terhadap karya sastra, seseorang pengkritik hendaklah ataupun haruslah bersandarkan kepada teori-teori tertentu yang dibangunkan oleh para sarjana bagi membolehkan teori ataupun prinsip-prinsip yang terdapat di dalam teori itu dilihat ataupun dikesan di dalam pengkritikan terhadap sesebuah teks sastra. Jadi, seterusnya kita memberikan pemahaman terhadap konsep ataupun pendefinisian kritikan sastra pula, iaitu kritikan sastra ialah sebuah usaha untuk membaca, menganalisis dan membuat penilaian terhadap sesuatu teks sastra, dan usaha ini berlandaskan kepada teori yang digunakan. Jadi dalam melaksanakan kritikan sastra, seseorang pengkritik perlu melalui proses-proses ini ataupun melakukan usaha-usaha ini, iaitu yang pertama sekali dia perlu membaca teks tersebut ataupun sesebuah teks yang ingin dikajilah, sama ada teks secara bertulis ataupun teks-teks yang secara lisan, kerana sifat sastra itu sendiri wujud dalam dua kategori utama, iaitu lisan dan juga tulisan. Dan dalam konteks yang lebih moden ataupun dalam konteks pada hari ini, karya-karya sastra itu juga muncul dalam wujud dalam medium yang lebih moden seperti dalam bentuk digital. Jadi itu adalah proses untuk membaca juga. Kemudian selepas membaca, seseorang pengkritik perlu menganalisis teks berkenaan. Barulah akhirnya boleh memberikan penilaian terhadap teks tersebut. Sama ada teks tersebut mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan di dalam teori ataupun tidak. Jadi kritikan sastra yang digunakan ada kaitannya dengan teori sastra yang diaplikasikan tersebutlah. Kemudian kita tengok pula ciri-ciri kritikan sastra, di mana ciri-ciri yang pertama untuk kritikan sastra adalah teks sastra akan mendahului kritikan sastra, di mana untuk membolehkan kritikan sastra dilakukan, seseorang perlulah mengenali dan memahami sastra itu didahulukan sebelum memilih kritikan sastra yang hendak digunakan sebagai alat untuk menilai sesuatu teks. Maksudnya di sini seseorang pengkritik sekiranya ingin mengkritik sesebuah karya, dia perlu terlebih dahulu membaca dan mengenali teks yang ingin dikaji, kemudian barulah dia boleh memilih bentuk ataupun jenis kritikan yang ingin diaplikasikan di dalam kritikan sastra di dalam teks berkenaan. Jadi kritikan yang dilakukan itu perlulah bersandarkan kepada teori. Kemudian ciri yang kedua, teori sastra akan menyediakan kriteria-kriteria yang akan digunakan oleh pengkritik sastra untuk membuat penilaian terhadap teks yang dikaji. Maksudnya di sini sesebuah teori yang terdapat di dalam sastra itu ataupun di dalam bidang kesusastraan akan mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Contohnya adalah seperti teori adaptasi dalam pengkajian filem, di mana dalam teori adaptasi perlulah difahami aspek-aspek seperti
bentuk-bentuk adaptasi itu sendiri. Bagaimana adaptasi dihasilkan, sama ada sesebuah teks itu boleh diadaptasi dengan kaedah longgar ataupun loose adaptation ataupun adaptasi secara pertengahan, intermediate adaptation, atau kategori yang ketiga dikenali sebagai close adaptation ataupun adaptasi yang bersifat rapat. Jadi melalui teori inilah barulah seseorang pengkritik sastra itu boleh melakukan kritikan ataupun penilaian terhadap teks yang dikaji. Jadi untuk melihat kepada hubungan di antara teori dan juga kritikan sastra itu tadi, kita perlu juga melihat dari aspek pensejarahan teori dan kritikan sastra, di mana dikatakan teori dan kritikan sastra ini bermula pada tahun 1940-an dan 1950-an apabila kritikan baharu yang juga dinamakan sebagai New Criticism mendapat perhatian daripada pengkritik sastra di Barat. Kemudian pada tahun 1960-an hingga 1980-an, perbincangan tentang teori sastra mencapai puncaknya kesan daripada pengajian sastra di Universiti Johns Hopkins dan juga Yale University. Kemudian pada tahun 1970-an sehingga tahun 1980-an muncul war theory, iaitu perdebatan akademik tentang merits of theory, iaitu keperluan teori dalam bidang kesusastraan. Jadi sejarah dan hubungan sastra, teori dan kritikan sastra ini telah pun berlaku dalam tempoh yang agak lama, yang menyebabkan pengkaji-pengkaji ataupun sarjana-sarjana di dalam bidang kesusastraan itu sendiri perlu berdebat terlebih dahulu bagi membolehkan mereka membuktikan bahawa teori dan kritikan itu adalah perkara yang penting di dalam bidang kesusastraan. Kemudian pada tahun 1990-an, populariti teori sastra sedikit merosot dan pada tahun 2004, penggunaan teori dalam kajian sastra semakin lesu dan hampir mati. Dan apabila berlakunya keadaan yang sedemikian, teori digantikan dengan teori kritis dan teori budaya, iaitu cultural studies, yang membawa impak kepada kajian sastra dalam konteks kajian intertextuality. Jadi kajian-kajian yang bersifat tekstualisme ataupun textualism yang lebih menjurus kepada aspek-aspek dalaman teks, mula beralih kepada teks-teks yang lebih kepada luaran teks ataupun intertextuality, di mana elemen-elemen seperti biografi ataupun latar masyarakat, kehidupan masyarakat, politik dan segala yang berlaku di sekitar teks itu mula diberikan perhatian untuk memberikan satu ruang lingkup yang lebih luas kepada kritikan sesebuah teks sastra. Teori kritis tadi adalah teori yang berkembang dengan perkembangan pergerakan sosial yang memperjuangkan transformasi segala aspek yang membelenggu manusia dan tidak hanya berfokus kepada memahami dan memberi penjelasan, tetapi juga menekankan kepada kritikan dan mengubah atau transformasi secara menyeluruh masyarakat dan sistem nilai masyarakat tersebut. Kemudian, teori kritis ini juga adalah bersifat agresif dalam mengkritik masyarakat dan budaya sesebuah masyarakat yang membawa kepada muncul tiga teori utama, iaitu Marxism, Feminism dan Pasca Modernisme. Teori sastra kontemporari pula, iaitu sastra teori kritis, memberi perhatian kepada beberapa premis seperti makna, kebenaran, bahasa dan juga teks. Jadi berikut adalah beberapa contoh teori dan kritikan di dalam kesusastraan yang boleh digunakan untuk memahami sesebuah teks ataupun untuk meneliti teks-teks sastra yang terdapat di dalam bidang kesusastraan. Antaranya adalah seperti teori kepengaruhan ataupun intertextuality tadi, di mana dalam teori intertextuality ini, dalam sesebuah teks sastra ataupun dalam teks novel, cerpen, drama dan sebagainya,
Terdapat beberapa buah teks pengkarya yang mengambil beberapa petikan daripada beberapa teks lain, kemudian perkara tersebut disusun dalam beberapa teks baharu. Maksudnya di sini, apabila berlaku ataupun penggunaan teori kepengaruhan dan intertextuality ini, seseorang pengkarya yang menghasilkan sesebuah karya, dia menghasilkan karyanya adalah berdasarkan kepada pembacaan ataupun penelitiannya terhadap teks-teks yang lain, kemudian perkara-perkara itu turut dijadikan sebagai bahan dan diceritakan di dalam teks yang dia hasilkan. Kemudian teori yang kedua adalah teori resepsi, di mana teori ini adalah teori yang digunakan untuk mengetahui tahap penerimaan masyarakat terhadap karya yang dipilih oleh teori kebahasaan. Jadi apabila mengaplikasikan teori resepsi ini, kita akan memberikan ataupun mendapatkan respon daripada pembaca tentang tahap penerimaan mereka terhadap teks yang diberikan tersebut. Adakah mereka benar-benar setuju dengan aspek ataupun konten isi kandungan yang terdapat di dalam teks berkenaan ataupun tidak. Jadi itu adalah teori resepsi. Manakala seterusnya adalah pendekatan semiotik, iaitu pendekatan yang lebih menjurus kepada elemen-elemen bahasa yang menjadi sebuah sistem tanda dan mewakili makna sama ada secara tersurat dan juga tersirat di dalam teks. Jadi pendekatan ataupun teori semiotik ini lebih memberikan penekanan kepada elemen-elemen bahasa serta simbol-simbol yang dibawa oleh bahasa dan makna yang terdapat di dalam teks berkenaan. Antara teori lain juga adalah seperti teori feminisme, yang mana teori feminisme ini menekankan kepada wanita mestilah mempunyai pendirian dalam mempertahankan hak dan bukannya didominasi oleh kaum lelaki. Jadi teori feminisme ini banyak juga digunakan, dikembangkan oleh pengkaji-pengkaji yang memberikan fokus kepada hak-hak wanita. And then terdapat juga teori struktural di mana kajian terhadap setiap elemen dalam karya melahirkan pendekatan yang bersifat formalistik. Yang keenam adalah teori sosiologi sastra, di mana teori ini adalah teori yang melihat karya sastra yang dapat dikesan daripada dasar kebendaan sesebuah masyarakat dan hubungan sastra dengan sosio-budaya. Jadi teori sosiologi ini kita boleh melihat kepada elemen-elemen kebudayaan sesebuah masyarakat dan bagaimana elemen-elemen kebudayaan tersebut diterapkan oleh pengarang di dalam penceritaan karya-karyanya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk ataupun contoh-contoh teori yang kita boleh gunakan di dalam bidang kesusastraan. Jadi untuk meliti lebih dalam sedikit berkenaan dengan teori, saya mengambil contoh teori feminis, di mana teori feminis ini diwujudkan bertujuan untuk memahami penglibatan wanita dalam lapangan sastra. Jadi apabila munculnya teori feminis, ramai dalam kalangan penulis-penulis wanita mula dianalisis, karya-karya mereka dianalisis menggunakan teori-teori feminis ini dengan memperincikan mengenai kedudukan wanita sebagai pengkritik, penulis dan juga fungsi watak yang terdapat di dalam teks. Dalam kategori teori feminis ini boleh pula dipecahkan kepada beberapa pecahan ataupun sub-sub yang terdapat di dalam teori feminis. Antaranya adalah seperti kritikan feminis tadi, kemudian eco-feminis, feminis radical dan juga gynokritik. Ini adalah bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis kritikan yang boleh kita kesan di dalam penggunaan teori feminis. Antara tokoh-tokoh yang amat dekat dengan teori feminis ini adalah seperti di barat sendiri ada Kate Milley, Mary Ellman, Elaine Showalter dan juga Julia Kristeva. Manakala di Malaysia kita boleh melihat ataupun mengesan tokoh-tokoh ataupun sarjana-sarjana yang banyak membuat kajian penelitian berkenaan dengan teori feminis adalah seperti Siti Hajar Cik Man dan juga Nur Hayati Abdul Rahman.
dan daripada negara Indonesia, negara jiran kita yang begitu dekat dengan teori-teori feminis ini adalah seperti Ayu Utami dan juga Oka Rusmini. Jadi berdasarkan nama-nama yang saya telah bagikan sebagai contoh kepada anda ini, anda boleh membuat pencarian sendiri siapakah sebenarnya tokoh-tokoh ini dan bagaimanakah mereka boleh membawa pendirian ataupun corak fikir berkaitan dengan feminis di dalam kajian-kajian yang telah mereka lakukan ataupun di dalam teks-teks yang mereka hasilkan. Jadi, ini adalah contoh yang kita ambil daripada Malaysia tadi, iaitu yang pertama, Prof. Madya Dr. Siti Hajar Cik Iman daripada USM dan juga Prof. Madya Dr. Nohayati Abdul Rahman daripada Universiti Malaya. Kemudian terdapat juga teori-teori sastra yang wujud dalam medium media baharu, iaitu ataupun dalam bentuk digital dan juga bentuk elektronik, seperti sastra dalam filem, sastra dalam bentuk animasi dan juga sastra dalam bentuk permainan. Jadi kewujudan kesusastraan dalam bentuk media baru ini telah membuka ruang yang lebih luas kepada bidang kesusastraan untuk dikaji dan diteliti. Jadi untuk meneliti karya-karya sastra di dalam bentuk baharu ataupun dalam bentuk digital ini memerlukan pengkaji-pengkaji ataupun sarjana-sarjana mengemukakan teori-teori baharu untuk membolehkan kita faham dan meneliti karya-karya sastra di dalam bentuk media baharu ini. Antaranya adalah apabila kita menyentuh mengenai sastra dalam bentuk digital dan juga elektronik ini, kita perlu memberikan penegasan ataupun perhatian kepada teori adaptasi, di mana teori adaptasi ini berkembang dengan besar dan pesat di dunia barat sehingga kan boleh melakukan pelbagai kajian berkaitan dengan teori adaptasi. Antara tokoh-tokoh yang boleh kita kaitkan dengan teori adaptasi ini adalah seperti tokohnya adalah seperti Linda Hachion, di mana Linda Hachion ini kalau kita cari dalam pencarian Google Scholar, banyak kajian-kajian yang berkaitan dengan teori adaptasi yang telah dihasilkan ataupun dibincangkan oleh Linda Hachion sendiri, yang mana beliau telah mengemukakan pelbagai elemen ataupun ciri-ciri yang boleh dilihat di dalam penelitian terhadap proses ataupun penghasilan karya-karya adaptasi, di mana ini adalah satu ruang yang baharu kepada bidang kesusastraan untuk diteliti dengan lebih lanjut dalam teori dalam bentuk filem dan animasi ataupun permainan. Jadi sebagai contoh, kalau kita menyentuh mengenai teori adaptasi yang digunakan ataupun dihasilkan oleh Linda Hachion itu, kita boleh meneliti bahawa dalam penghasilan filem-filem adaptasi di dunia sekarang pun banyak filem-filem adaptasi yang telah dihasilkan dan ada juga filem-filem tersebut yang bersifat pecah panggung ataupun box office. Antaranya adalah kalau kita rujuk kepada filem-filem daripada barat seperti Harry Potter, di mana filem Harry Potter ini adalah adaptasi daripada novel Harry Potter lah. Jadi kita boleh lihat bagaimana dominasi Harry Potter hingga menyebabkan karya itu mendapat permintaan yang amat besar kepada masyarakat dunia dan akhirnya pengkarya ataupun penulis novel tersebut iaitu J.K. Rowling sendiri berjaya menjadi salah seorang orang yang mempunyai pengaruh di dalam penghasilan karya dan menjadi seorang yang sangat mempunyai pendapatan yang sangat besar hasil daripada penghasilan novel dan juga filem adaptasi tersebut dalam bentuk adaptasi. Jadi dalam konteks Malaysia pun, filem adaptasi ini juga banyak dihasilkan. Antaranya adalah seperti filem Tombiruo daripada novel adaptasi Tombiruo daripada Ramli Awang Mursyid sendiri.
kemudian novel Ombak Rindu, kemudian daripada Indonesia seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, juga adalah karya-karya yang dihasilkan daripada adaptasi. Jadi untuk melihat ataupun meneliti karya-karya ini yang dihasilkan dalam bentuk filem, kita perlu menggunakan ataupun boleh mengaplikasikan teori adaptasi untuk meneliti konsep isi kandungan yang terdapat di dalam filem itu, bagaimana filem itu boleh mendapat penerimaan daripada kalangan masyarakat. Alright. Jadi untuk menyentuh mengenai teori-teori yang berkaitan dengan teori moden ataupun dalam bentuk digital tadi, kita boleh rujuk kepada tokoh yang terdapat di Malaysia, antaranya adalah seperti Suhaimi Abdul Aziz yang telah menghasilkan sebuah buku teori dan kritikan sastra. Buku lain beliau adalah seperti Dahsyatnya Kesusastraan Memeliharkan Kehidupan. Jadi daripada situ tadi kita boleh faham bahawa teori dan kritikan sastra adalah salah satu cabang di dalam bidang kesusastraan yang membolehkan kita meneliti karya-karya sastra sebagai sebuah warisan di dalam kebudayaan ataupun dalam masyarakat kita. Teori-teori sastra yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh dalam bidang kesusastraan ini bukan hanya untuk meneliti teks-teks dalam kategori teks moden, tetapi juga boleh digunakan untuk meneliti teks-teks dalam kategori teks tradisional. Jadi daripada situ kita boleh mengesan ataupun mengaplikasikan teori-teori berkenaan supaya boleh meneliti dan melihat isi kandungan karya-karya yang terdapat di dalam masyarakat kita dan dijadikan sebagai warisan penting dalam pembangunan sesebuah masyarakat dan juga merakamkan kebudayaan masyarakat kita. Jadi itu sahaja perkongsian berkaitan dengan teori dan kritikan sastra dan diharapkan anda semua boleh faham walaupun perkongsian ini adalah berkaitan dengan ringkas tentang teori dan kritikan sastra. Jadi saya harap anda boleh faham konsep berkenaan dengan teori dan kritikan sastra ini. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas, saya ingin akhiri perkongsian ini dengan dua rangkap pantun. Yang pertama iaitu buah pau dan 5 batu, anak semilang di tapak tangan. Walau jauh beribu batu, hilang di mata, di hati jangan. Andai jemari tak sempat berjabat, jika raga tak sempat bersua, bila ada kata membekas luka, semoga pintu maaf masih terbuka. Jadi, sekian sahaja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Terima kasih. Berdasarkan kepada perkongsian yang saya telah lakukan tadi, saya harap anda boleh memahami serba sedikit mengenai teori dan kritikan di dalam sastra dan bagaimana kedua-dua bidang ini ataupun kedua-dua pecahan ilmu ini boleh berkaitan antara satu sama lain yang menjadikannya sebagai satu corak pemikiran yang membantu kita untuk memahami sesebuah teks yang terdapat di dalam bidang kesusastraan. Kemudian daripada situ kita boleh mengangkat sesebuah karya itu sebagai sebuah warisan yang penting di dalam kebudayaan kita dan menjadikannya sebagai satu dokumen yang boleh kita jadikan sebagai rujukan di masa hadapan. Dan saya harapkan perkongsian pada kali ini boleh memberikan satu percambahan ilmu baharu kepada anda untuk memahami betapa kesusastraan itu tidak hanya bergantung kepada aspek-aspek seperti puisi semata-mata, tetapi juga memerlukan kita meneliti dari aspek yang lebih mendalam, iaitu pemikiran dan juga ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam bidang kesusastraan. Beberapa contoh teori dan kritikan yang saya telah kongsikan diharap dapat juga memberikan pendedahan kepada anda tentang peri pentingnya teori dan kritikan tersebut untuk kita berhadapan dengan sesebuah teks sastra dan juga bagaimana kita boleh meneliti teks tersebut menggunakan teori dan kritikan yang telah dibangunkan oleh sarjana-sarjana yang terdapat di dalam bidang kesusastraan. Jadi saya harapkan anda sebagai seseorang yang mempelajari berkenaan dengan sastra boleh memahami serba sedikit berkenaan dengan teori dan kritikan melalui
perkongsian pada kali ini. Diharapkan kita boleh berjumpa lagi pada topik yang akan datang dalam SUI 3043 dan diharapkan anda semua memperoleh manfaat daripada perkongsian pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.